Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Wabil Qur'ana imama wabil mu'minina ihwana. Subhanaka ilma lana ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah pekerjaanku, hilangkanlah simpulan yang ada pada lidahku. Mudahkanlah pertuturunanku agar orang yang mendengarnya menjadi faham. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa nawal intifa' isfada wa isfada wa isatamasuki bi kitabillah wa sunati rasulillah wal du'a ilal huda wa datrahi wajihillah wa mardati warkubihi wa awabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah beri aku ingat barang perkara yang telah aku lupa, dan tolonglah ajarkan kami akan perkara yang kami tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrabbaha syafihanni ya wahabbu ya ghani. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallah fillah wa alallahi tuja'ul umur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala masih mempertemukan kita lagi hari ini untuk sama-sama kita bermuzakarah tentang kitab Syairus Salikin jilid 1 yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palimbangi, yang diambil daripada kitab Muhtasar Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita pergi kepada muka surat yang ke-76. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ani bi ulumuni fi darul amin. Maka kita pergi kepada sifat-sifat Rasul alaihi wassalam. Syahdan, yakni bermula kisah. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf yang akil balik, yakni yang kena pada kepalanya hukum ta'lif, perintah dan larangan, berakal, beragama Islam, bahawa mengetahui ia dan mengiktikadkan ia akan barang yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wasallam dan yang mustahil atas mereka itu dan harus yang bagi mereka itu sekalian Nabi alaihi wasallam. Makna sama juga. Hukum wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul. Wajib bagi Allah 20 sifat, mustahil bagi Allah 20 sifat, harus bagi Allah 1 sifat. Maka berjumlah semuanya 41. Wajib bagi Rasul 4 sifat, mustahil bagi Rasul 4 sifat, harus bagi Rasul 1. 9, 41 campur 9, 50. Inilah aqaid kita. Aqaid ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Kerana kita beriktikad dengan 2 imam. Sama ada Abu Hasan Imam Asy'ari atau Abu Hasan Maturidi. 2 imam yang tak pernah berjumpa. Satu di Baghdad, satu di Samarkand, Dagestan. Hidup pada zaman yang berbeza, tetapi mempunyai akidah yang sama. Kemudian berpegang pada salah satu daripada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Hambali anak murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i anak murid Imam Maliki, Imam Malik anak murid Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri dan sahabat Ibnu Abbas,
Abu Hurairah. Tu. Jadi maknanya ilmu yang kita pelajari ni sampai sanadnya kepada Nabi SAW dan sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Ta'ala. Tu. Kenapa dikatakan ahli sunnah? Maknanya orang yang mengikut sunnah. Banyak tak di kalangan kita yang bersiwak? Banyak. Banyak tak di kalangan kita yang pakai gamis? Banyak. Banyak tak di kalangan kita yang pakai serban? Banyak. Banyak tak di kalangan kita yang meletakkan serban di bahu? Banyak. Cuma tak jumpa orang ikat serban di perut je. Sebab Nabi lapar. Minta maaf cakap kan, Nabi ini tinggi dada dari perut, umatnya besar perut daripada dada. Termasuklah yang cakap ni. Tu. Nabi makan sedikit-sedikit, kita sikit-sikit makan. Beza tu. Tapi tak apa, tak apa, tak apa, tak ada masalah. Cumanya jaga kesihatan. Tu. Dan penentuan pangkat kenabian dan kerasulan ini pula bukanlah diperoleh secara warisan. Sebagaimana iman itu tidak diwariskan, maka nabi-nabi juga tidak dipilih secara ni keturunan ni, keturunan ni, ni keturunan. Berapa banyak keturunan habaib yang ada di Indonesia yang merata tu, tapi tak ada pun yang menjadi nabi, bukan. Betul. Atau dengan usaha ketaatan yang bersungguh-sungguh. Tu. Jangan kata beramal sampai hitam dahi. Kita biasa tengok kan orang hitam dahi beramal, ini pecah dahi. Ulang balik cerita kan. Dia ni kalau sembahyang kat sini, memanglah AJK kena tukar tile. Sebab tu nak kena suruh dia pindah. Sebab takut tile tu pecah. Sebab dia ni sembahyang sampai pecah dahi. Sanggup pun macam tu, dia tidak boleh menjadi Nabi. Tak boleh. Tetapi ia adalah suatu anugerah dan pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Ta'ala dah tentukan sejak azali lagi, Nabi-Nabi ni, kepada sesiapa yang dikenakinya daripada hamba-Nya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT pada ayat 73 surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasami'ul alim. Maksudnya, katakanlah bahawasanya pengurniaan darjat Nabi dan Rasul itu di tangan Allah Ta'ala. Dialah yang mengurniakannya kepada sesiapa yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Kita di Malaysia ni ada tak Nabi selepas Nabi Muhammad? Ada kan? Seorang, Haji Kahar. Nabi bagi bangsa Melayu. Yang banyaknya orang Melayu ni jadi apa? Jadi Tuhan. Jadi Nabi ni dia tak minat. Jadi Tuhan banyak. Yang kita tahu 2 atau 3. Tuan Harun, Ayapin. Ni ada lagi satu tarikat baru ni. Pernah dengar tak? Tarikat anak jin. Baru ni, tarikat paling baru. Sedang heboh, tersebar luar ni. Tapi belum sampai ke Selangor ni, belum sampai. Bertempat di Terengganu. Bersuluk di Bukit Bau. Bukit Bau ni, situ ada satu perkampungan jin dan orang bunian. Kebanyakan perawat-perawat Islam ni, apabila dia tangkap jin ni, dia akan hantar kat sana. Dan dia ni dapat ilmu kat situ lah. Tu. Kita tidak nafikan. Kerana apa? Kerana Iblis, Azazil itu adalah orang yang, adalah satu makhluk Allah Ta'ala satu ketika itu yang sangat alim, sehingga dia diangkat menjadi imam para malaikat. Tu. Kita hebat-hebat kita pun, kita sembahyang surau, Masjid Semenih, Masjid Kajang, batu Madinah, Masjid Nabi, Masjidil Haram, kan? Tetapi Iblis ni tidak ada 1 inci daripada sudut dunia ini, dan tidak ada 1 inci langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu yang tidak ada tempat dia sujud. Tu. Tambahan pula, dia tu dididik oleh Malaikat Jibril alaihissalam.
sudah barang tentu dia itu seorang yang alim. Sebab itu iblis apabila dia tidak boleh mengganggu kita dari beribadat, maka dia mengganggu kita supaya kita riak dalam ibadat. Semua tu nak menghapuskan dosa, nak menghapuskan pahala ibadah. Tu kena jaga-jaga. Tipu daya dalam ibadah tu pun nak kena tahu. Tu. Kemudian maka wajib tahap pada Rasul itu iaitu 4 sifat. Yang pertamanya iaitulah sidik, artinya benar. Yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya sekian yang disampaikan oleh mereka itu kepada umatnya, mereka itu adalah benar daripada Allah Ta'ala. Kena yakin sungguh-sungguh. Tu. Semua rasul yang diutus adalah benar, iaitu benar pada pengetahuannya menjadi Rasulullah. Lepas tu benar segala berita yang disampaikan daripada Allah. Maknanya benar pada pengakuannya menjadi Rasul. Maknanya Allah Ta'ala pasti akan memberikan Nabi-Nabi itu yang dipanggilkan mukjizat. Kemudian Allah Ta'ala memberikan mereka itu akal yang tajam dan fasih berbahasa untuk berhujah dengan lawannya. Kadang-kadang kita ni mati hujah, tapi nak belajar berhujah, belajar ilmu mantik. Siapa ustaznya? Jadi mana? Ustaz? Cuba belajar dengan ustaz tu ilmu mantik, nanti pandai bercakap. Ilmu mantik ni ilmu kaedah cara bercakap. Tu. Nanti kita kalau ada masa panggil dia. Kan dia ajar fiqh kan, fiqh lambat nak habis tu. Lepas tu benar pada segala perbuatannya dan tindakannya. Tu kan, iaitu datangnya daripada bimbingan Allah Ta'ala. Bukan Nabi itu bercakap mengikut nafsunya. Kita ni tak larilah kadang-kadang. Sebab tu kita kena bersandar sungguh kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih yang mengajar ni. Kadang-kadang kita tersalah cakap. Kemudian benar segala perkataannya, sama ada mengenai hal-hal dunia atau adalah hal-hal akhirat. Itu semua benar berlaku. Tu dia katakan sidik. Kemudian apa tu? Al-amanah. Yang keduanya al-amanah artinya kepercayaan. Yakni wajib kita iktikadkan bahawasanya keadaan mereka itu tiada mengerjakan akan sesuatu yang menyalahi daripada suruh Allah Ta'ala, sama ada yang haram atau yang makruh. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni pada ketika zaman dia belum diangkat menjadi Nabi, orang Arab ni dulu satu ketika tu, masa zaman jahiliyah ni, dia suka buat malam pesta muda-mudi tau. Minum-minum, parti, podcast, siapa lagi dalam kaedah hari ni lah, panggil tu panggil ni, bincang. Nabi bukan tidak berkehendak pergi, dan kawan-kawan jom malam ni pamaun kan, boleh dengan syarat ada seluar yangki, baju belang, kasut bitter lah. Tu. Tetapi apabila hampir tiba masanya, Allah beri Nabi SAW tu mengantuk. Lalu Nabi SAW pun tertidur. Bangun-bangun malam pesta dah habis. Sebab tu kita tak pernah dengar Nabi merengut tentang tu. Kalau kita kan, orang tu nak tunjuk tarian, orang ni tunjuk tarian kan, onde-onde, mi siam tapi Nabi tak tahu tak apa, sudah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Ni satu nak perkara lagi nak dibagi tahu. Kebanyakan orang hari ni bila kita bicarakan tentang amanahnya Nabi-Nabi ni, dia akan kaitkan kepada Nabi Ibrahim AS. Dia kata Nabi Ibrahim pun menipu. Pernah tak tuan-tuan dengar? Tak pernah dengar. Kisahnya apa? Apabila sama juga malam pesta muda-mudi kan, semua orang kampung pergi berkumpul
Tiba-tiba Nabi Ibrahim tak pergi, dia kata sakit, demam. Lepas tu dia pecahkan patung-patung, dia letak kapak pada patung yang besar. Kan? Kemudian bila tompat balik, tengok patung pecah. Mesyuaratlah JKKK. Ni siapa yang buat angkara ni? Oh, yang setahu saya yang tak begini Ibrahim kata. Mereka pergi jumpa dia. Tangkap Nabi Ibrahim, bawa depan patung, dia kata, engkaukah yang memecahkan patung-patung ni? Nabi Ibrahim kata apa? Tanyalah pada patung yang besar itu, sedangkan kapak itu ada di tangannya. Nabi Ibrahim menipu tak? Bagi pendapat orang, dia kata ketika Nabi Ibrahim menipu. Apa yang dijawab oleh tompat tu? Mana mungkin patung yang tak boleh bergerak ini boleh memecahkan patung yang kecil-kecil? Nampak? Lepas tu Nabi Ibrahim kata, kalau kau dah tahu patung besar ni tak boleh buat mudarat dan tak boleh memberi apa-apa kesan pada manusia, kenapa kau sembah dia sebagai Tuhan? Ada jenis manusia ni, kita guna reverse psychology. Ada jenis manusia ni kita boleh berkias. Dan ada jenis manusia ni kita boleh cakap secara, kita tak boleh cakap baik-baik, kena hentam sekali. Baru padan muka dia. Kalau tidak, tak sedar. Jadi inilah hakikatnya. Jangan kita sembrono nak mengatakan bahawa Nabi itu membuat kesalahan dan membuat dosa. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Ketika dia tumbuk seorang bangsa Kiti, mati. Hakikatnya apa? Nabi Musa pun membunuh manusia tak? Mana mungkin sekali tumbuk kan? Apa? Wrestling yang besar, Brock Lesnar apa? Brock Lesnar pun dia masuk UFC one competition tu. Ustaz tahu pasal saya tengok. Senang cerita. Pun tumbuk orang tak mati. Padahal dia boleh mengangkat bebanan 415 pound ke apa ke. Kenapa Ustaz minat tu? Sebab saya dulu pernah wakil Selangor boxing siam. Senang cerita. Surat ada. Tapi hari ni minta maaf tak larat lah. Dah kencing manis, sakit urat. Kalau dulu boleh lah. Tu senang cerita. Lepas tu saya suka tengok. Tak ada orang tumbuk sekali mati. Melainkan kita ada beramal ilmu penampar Jepun tu, yang boleh lempang lembu mati. Tu boleh. Siapa yang berhajatkan ilmu tu, nasi Arab saya tak makan. Nasi biryani kambing, boleh jumpa saya. Kalau setakat pulut kuning dan sambal tak payahlah. Penat saya cari ilmu tu, penat. Lepas tu nak beramalnya penat. Tiba-tiba orang nak free-free tak boleh lah. Tu. Ustaz buat lawak ke? Tak, sungguh saya kata. Nanti bila dah beramal tu ini dikatakan ilmu pasti jadi. Bila dah beramal, pukul pada pokok pisang, lepas tu kita tanda. Lepas 3 hari kita potong, kita belah. Dia ada kesan lebam pada dalam batang pisang tu. Offer sampai hari ni je. Tu cerita. Jangan kita mengata apa? Jangan kita menganggap Nabi-Nabi ada buat dosa. Begitu juga dengan Nabi Adam AS. Allah perintahkan jangan hampiri pohon ini. Nabi Adam sampai makan tu, Nabi Adam berdosa makan ke tak makan, ceritanya Nabi Adam tetap kena turun ke bumi. Ini cerita je. Kalau tak buat salah, macam mana nak kena denda? Adakah makan tu berdosa? Tak. Adakah Allah kata haram? Tak. Jangan hampir je. Makanlah pokok nak makan ni, tapi pokok ni kau jangan hampir. Ada Allah Ta'ala larang buah pokok ni kau jangan makan. Ada? Tak ada. Kan istilah nama ni yang kata ilmu mantik ni. Tu jangan kata Nabi Adam AS pun buat dosa, tak. Artinya apa? Rasul-rasul tu dipercayai dan jujur dalam tugasnya menyeru manusia ke jalan Allah. Mereka adalah manusia yang boleh dipercayai sesuatu tugas
sesuatu tugas yang diserahkan, tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa baik lahir maupun batin, tak pernah. Kerana setiap Nabi-Nabi ni zahir bersama manusia, batin yang bersama Allah. Kita sedar ni zahir batin bersama Allah. Lelap mata, lelaplah mata basirah kita. Tu lain. Mereka tidak sekali-kali melakukan penipuan atau menyeleweng terhadap hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita hari ini bercakap mengikut hawa nafsu kita. Kita mencari hukum yang sesuai dengan nafsu kita. Tu. Nampak? Banyaklah kalau nak tu. Hukum halal dan haram, sekarang ada hukum halam. Haram tidak, halal tidak. Tengah-tengah. Judi haram ke halal? Ada lesen haram ke halal? Saya bayar cukai apa? Saya beli nombor, saya bayar cukai kerajaan. Mana hukum judi halal tidak, haram tidak, jadi halam. Boleh. Ada lesen boleh, tak ada lesen tak boleh. Minta maaf cakap. Tu kita. Kena yang ketiga ni tabligh. Artinya menyampaikan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menyampaikan kepada segala makhluk. Yakni wajib kita itikadkan bahawasanya adalah mereka itu menyampaikan akan segala yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menyampaikan kepada umat mereka, padahal tiada menyembunyikan mereka itu sesuatu huruf sekalipun. Mana Nabi-Nabi sebagaimana yang bermaklum bahawa tugas utama para rasul menyampaikan perintah Allah Ta'ala kepada manusia. Maka tidak ada satu pun perintah yang tidak disampaikan atau disembunyikan. Ini ada juga pengetahuan yang Nabi tahu, tetapi Allah Ta'ala beri pilihan sama ada Nabi nak menyampaikannya atau tidak. Sebegitulah dalam hukum-hukum kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tu Nabi boleh sampaikan dan Nabi tidak boleh sampaikan. Maknanya atas pilihan Nabi. Kemudian Nabi pun ada menyembunyikan satu perkara. Yang tahu hanya sahabat Nabi Hanzalah Al-Yamani saja. Iaitu senarai nama orang-orang munafik. Nabi ada memberi senarai orang-orang Madinah yang munafik kepada Hanzalah Al-Yamani. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, ada tak nama aku kat situ?" Tu standard Sayyidina Umar. Kita tak tahu je kan. Sifat munafik banyak kat kita. Hanzalah kata, "Minta maaf ya Umar, aku tak boleh beritahu, ini adalah amanah Nabi SAW." Dan macam mana aku nak tahu aku ini di kalangan orang munafik atau tidak? Hanzalah kata, apabila masuk waktu sembahyang, bersembahyanglah bersama Nabi, berimamkan Nabi, dan kau lihatlah siapa-siapa yang tak hadir. Itulah dia, orang-orang munafik. Tabligh. Kemudian yang keempat, al-fatanah, artinya bijaksana. Yakni wajib kita itikadkan bahawa segala mereka itu cerdik, lagi sempurna, akal mereka itu lagi bijaksana. Kita bijak sini. Kita ni bijak sini. Pikiran kita tidak pernah sampai akhirat, tak pernah. Kadang-kadang kita tak tahulah. Bijak-bijak kita pun habis formula. Bijak-bijak kita pun habis formula. Segala buat serba tak jadi. Tu bijak kita. Semua tak jadi. Nampak? Dia beza orang yang betul-betul cerdik dengan orang yang buat-buat cerdik. Dia beza. Tu. Nabi, setiap apa yang dititikkan, setiap apa yang diajarkan, menjurus kepada kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep berilmu, konsep mendidik manusia.
macam sistem sekolah hari ni. Okey dah tu, tetapi tidak menjuruskan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, sekarang belajar civic tak ada. Dulu kita belajar civic kan, tata rakyat dulu, tata rakyat, civic, lepas tu ilmu akhlak. Dia cerita gunung ganang, bukit bakau, rumput-rumput, air terbing. Maknanya kita kena jaga. Kita kena jaga alam sekitar, dia kata. Tapi tidak menjuruskan apa? Kenapa? Kerana alam sekitar ini Allah Ta'ala jadikan saling membantu dari segi kehidupan manusia. Ekosistem ini perlu dijaga. Tak ada. Nak menuju kepada Allah tu tak ada. Kenapa kita dilahirkan ke dunia pun tak ada cerita. Kita mestilah menjadi seorang rakyat yang baik, berintegrasi, itu semua. Tapi anda tak anda tak membawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak ada. Sebab tu hari ni manusia jadi cacah marbah. Seolah-olah hilang hala tuju, hala hidup. Tak tahu. Kadang-kadang tak tahu kenapa aku dilahirkan ke dunia. Tu kena dengar lagu tu lah, Freddie Fernandez. Bukan kau minta lahir ke dunia tu kan. Lama-lama dia tahulah kenapa dia lahir ke dunia. Kadang kesian orang yang tak tahu. Tu kena pula sekarang ni ada pula kat Malaysia ni imam dari orang apa? Isteri mengimamkan sembahyang suami. Tahu tak? Dah berlaku dah. Tu. Rajin-rajinlah tengok-tengok berita-berita terkini. Tu. Berlaku. Saya bersembahyang menjadi imam bagi suami saya. Orang tanya pula saya, apa hukumnya? Nasib baik tanya dalam WhatsApp. Kalau tanya depan-depan, jawabnya sama ada tak makan tangan, dia makan kaki. Tu. Jaga-jaga nanti dengan begitu. Dan mustahil atas mereka itu segala lawan sifat yang empat, iaitu al-kazib, artinya dusta, lawan kepada as-siddiq, artinya khianat, lawan kepada siddiq, dan khianat artinya curang, lawan kepada al-amanah, dan al-kitman artinya menyembunyikan, lawan kepada tabligh, dan abaladah artinya bodoh, lawan kepada fatonah. Ini empat-empat dah jadi 8. Kemudian yang jaiz pada hak mereka itu, iaitu bersifat dengan sekadar aurat basariah, hukum pandangan pada hukum mendatang, pandangan mata batin pada hukum mendatang, yakni berperangai dengan manusia seperti makan dan minum dan tidur dan nikah dan barang sebagainya. Sebab tu Nabi melarang sahabatnya siang berpuasa, malam beribadah. Nabi kata apa? Adakah engkau boleh melebihi aku, sedangkan aku pun tidur dan aku pun makan? Tapi bukanlah nak menghalang orang buat puasa 3 bulan ni. Rejab, Syakban, Ramadan tu memang dah jadi apa tu, kebiasaan kita orang-orang Melayu. Buatlah, tak apa. Pada siapa yang tak larat, 15 Syakban berhenti. Lepas tu Ramadan sambung balik. Mana yang tahan, sembahyang teruslah. Tu. Ataupun kalau nak kuat badan, kena pati geni. Puasa 3 hari, yang ketiga tu tak boleh makan, tak boleh tidur. Waktu buka sekepal nasi, sesudu air. Lepas tu beramal lagi sampai subuh. Subuh baru boleh makan sepuas-puasnya. Boleh? Kalau boleh, saya bagi. Tu apa? Jawa cakap apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu kalimah sodo, ilmu kalimah syahadah. Tu. 3 hari je puasa. Sikit je. Sebulan boleh, takkan 3 hari tak boleh. Apa barang? Kan? Memang kuat badan. Beramal dengan syahadah, dengan la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah kuat badan. Tu. Kemudian
dan barang sebagainya daripada segala sifat yang tiada mengurangkan akan martabat ketiadaan mereka itu Nabi-Nabi alaihi wasallam. Nabi-Nabi ini diambil daripada manusia, daripada jenis manusia. Kerana apa? Kerana manusia ini senang untuk berbicara dengan manusia. Semua rasul yang diutus oleh Allah itu terdiri daripada jenis manusia dan tidak dari jenis malaikat atau lainnya, kerana beberapa sebab di antaranya manusia adalah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Ini dari segi penciptaan manusia ini mulia daripada makhluk-makhluk yang. Kenapa? Manusia ini ada dua kelebihan. Pertama, diberi ilmu pengetahuan untuk makrifah, yakni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian manusia ini diberi pilihan sama ada nak berbuat baik atau nak berbuat jahat. Makhluk-makhluk lain tak boleh. Qada' keterpaksaan. Kena terima je, dah jadi pokok lah. Kita ada dua, qada' keterpaksaan. Maknanya apa? Kita tidak boleh memilih bangsa kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang Melayu lah. Lepas tu kita diberi pilihan nak buat baik ke nak buat jahat. Maknanya kita diberi ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala. Banyak bayi yang baru lahir pun dia dah diberi ilham naluri insting. Tu. Sebab tu mak ayah kenal anak dia. Kerana apa? Kerana itu sangat sesuai Allah memilihnya dan mengangkatnya, sekalipun diri manusia itu sendiri menjadi pusunya untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia. Jadi Allah itu satu keadaan yang lain, manusia itu satu keadaan lain. Jadi nak menceritakan tentang Allah Ta'ala itu mesti ada perantaraan daripada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ini diterima wahyu. Nabi-Nabi ini diberi wahyu. Tu kelebihan para Nabi. Jangan kita apalah nak buya nak menghormati Nabi SAW. Tu. Ada yang kata menonton menghadiri konsert Coldplay lah, tak silap saya. Dia kata haram. Tetapi menghadiri majlis Maulidur Rasul, selawat, kenapa tak haram? Nampak? Ada orang cakap macam tu. Sesiapa yang bercakap begitu dengan niat nak merendah-rendahkan darjat kenabian, kufur. Dan siapa yang berkata apa ni selawat tak boleh memberi syafaat kepada kita, maka apa dia meremeh-remehkan selawat atas Nabi SAW, kufur. Tak boleh. Tu ada. Mungkin tak tahu lah, tuan-tuan tak jumpa kan. Tapi saya jumpa banyak. Saya ni tawakuf AJK Surau, AJK Masjid. Kita nak buatkan majlis maulid setiap bulan sekali. Lepas tu dia kata, saya ni bertawakuf, berlapang dada, boleh menerima orang nak mengadakan Maulidur Rasul, tetapi janganlah ada gendang-gendang, dia kata tu. Dia pusing kat situ pula. Bila dia kata dia bertawakuf, berlapang dada dengan majlis Maulidur Rasul, makna dia merendah-rendahkan orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Dan dia merendah-rendahkan darjat yang tinggi bagi Nabi SAW. Tu. Ini sebab apa? Tok guru dia yang awal dulu pernah bercakap, Nabi Muhammad sudah mati. Dia kata macam tu. Kau ajar tak kau ajar? Tongkat aku ini lebih berguna daripada Muhammad. Muhammad dah mati, sedangkan tongkat aku ni kalau ada ular aku boleh pukul. Dia kata macam tu. Guru asal dia. Jadi mana mungkin anak murid tak cakap macam tu? Tu. Ni lagi Sayyidina semua tak boleh. Nanti ada saja. Kemudian risalah Nabi Muhammad SAW wa annahu ta'ala, dan wajib itikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ba'athan nabiyya ummiyi Qurasyayya, membangkitkan akan Nabi itu yang ummi daripada bangsa Quraisy. Ini nanti saya uraskan ummi ni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
birisalati ila kafatin arabi, dengan menyuruh Allah Ta'ala itu kepada segala makhluk daripada bangsa Arab, wal ajami wal jinni wal insi, orang-orang ajam ni, kita orang ajam, dan jin dan manusia. Baik, sekarang ni Nabi yang ummi. Pemahaman kita Nabi yang ummi ni apa? Iaitu Nabi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Betul kan Nabi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis? Apa soalannya? Kalau Nabi tidak tahu membaca, kenapa wahyu yang pertama disampaikan kepada Nabi, Nabi boleh baca? Nampak? Ummi dalam bahasa Arab kuno bermakna apa? Induk. Induk ni mana? Mana segala-galanya berpunca daripada Nabi. Ayat Quran, hadis Nabi, hukum syariat, hukum hakam, semua jual beli, munakahan, muamalah, apa saja yang menjadi aturan kehidupan manusia, semuanya berpunca daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau semua ilmu itu berpunca daripada Nabi SAW, perlu tak Nabi tahu baca dan menulis? Itu hakikatnya. Pernah dengar tak huraian yang semacam ni? Mesti tak pernah dengar. Pernah? Alhamdulillah. Mana tinggi, ada dah, tinggi dah martabat tu. Ni nak betulkan balik pemahaman kita ni. Bahawa Nabi itu bukanlah, kenapa? Kerana memang satu ketika itu bangsa Arab semua ketika itu adalah bangsa yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Majoritinya, lumrahnya. Jadi pukul rata. Ni Nabi yang apalah orang Arabnya, orang yang tak erti membaca dan menulis. Ini sebagai satu lagi apa? Sebagai bukti, sebagai tanda keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa manusia yang hina, manusia yang hina, apabila dia menggigit sungguh-sungguh agama ini, pasti dia itu akan berubah 360 darjah. Nampak? Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi yang paling samsing siapa? Umar baik lagi, Abu Zar Al-Ghafiri. Abu Zar Al-Ghafiri ni daripada suku kaum Ghafar. Duduk di pinggir-pinggir bukit. Bila keluar daripada Mekah, kerja dia apa? Membunuh, merompak, mabuk, merogol. Apa lagi kejahatan yang dia tak buat? Akhirnya apabila dia berjumpa Nabi SAW, dia mengucap syahadah dengan Nabi, terbuka hijabnya, lalu dia bertanya, siapakah engkau ni ya Rasulullah? Akhirnya dia kata, dia dah Islam. Dia mengaku pula pengislamannya dekat Mekah. Lalu dia dipukul oleh kabilah-kabilah Quraisy Arab. Lalu datang Abu Sufyan ke Abu Muttalib. Tahukah kalian siapa yang kalian pukul tu? Tak tahu. Ini Abu Zar Al-Ghafiri dari suku Ghafar. Bila dengar tu semua balik. Takutnya orang Quraisy dengan bangsa kaum Ghafar ini. Sebab setiap kali mereka nak berniaga ke Syam, mereka pasti lalu perkampungan Ghafir ini. Tapi akhirnya Abu Zar Al-Ghafir ini mengislamkan seluruh penduduk kampung dia. Ini apa? Ini maknanya apa ni? Ini cabaran kita AJK lah. Nak mengajak karya hadis semewah ni datang surau. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Macam mana kita nak berbaik-baik dengan semua orang? Semua orang suka makan. Ramadan nanti, buatlah makan. Orang hantar kuih untuk buka puasa, jangan kita simpan untuk mori. Tapi ustaz, nanti mori tak ada makan. Ambil setiap satu atau dua kuih itu untuk bagi orang berbuka puasa. Sebab dia berniat supaya orang yang buka puasa tu makan kuih.
yang dia bagi. Jangan kita simpan. Bila dah more, tak ada pahala dah. Begitu juga nak bagi duit raya. Nak bagi duit raya masa hari Ramadan, bulan puasa. Jangan dah raya dam-dam mercen berbunyi bagi, tak ada dah. Pahala sedekah tu tak ada. Ada tapi tak sehebat bulan Ramadan. Tu nak kena jaga ni. Banyakkan orang AJK masjid ni, dia suka simpan kuih. Nanti orang nak more tak dapat makan. Ada pula orang tarawih datang nak makan. Makan balik rumah lah. Apa yang ada lah. Tu. Tapi kalau nak makan, setiap kali kuliah, setiap kali sembahyang, datang masjid saya. Hari-hari ada makan. Siap boleh bungkus lagi. Ada yang bawa tong semua. Dah azan kita berhentilah. Mengalalut ni. Eloklah berhenti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Kata musannif, fanasaha bi syara'ihi jami'a. Maka membinasakan oleh Allah Ta'ala dengan syariat Nabi Muhammad SAW al-syara'i illa maqarahu minha, akan segala syariat anbiya
yang dahulu-dahulu, melainkan barang yang menetap akan ia, ya Allah Ta'ala, akan dia daripadanya. Itu apabila Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, maka terbatallah segala syariat daripada kitab Injil, Taurat dan Zabur. Tu maknanya kita tidak boleh hukum-hukum Taurat lagi dah, tak boleh. Tetapi ada daripada hukum-hukum Taurat yang sama dengan Al-Quran. Apa? Taatlah perintah Allah, jagalah hubungan silaturahim. Cuma kitab Talmud, kitab Talmud tu lah tak, itu kitab setan tu, yang dipegang oleh Yahudi sekarang. Kemudian wafadalahu ala syair anbiya'i, dan melebihkan Allah Ta'ala akan dia atas segala anbiya, Nabi kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahu sayyidal basari, dan menjadikan dia akan dia Nabi kita Nabi Muhammad SAW penghulu segala manusia, sebagaimana hadis Nabi, anna sayyidul wala di adama yaumul qiyamah, walafuh, aku ini penghulu bagi segala anak Adam di hari kiamat, tetapi bukanlah aku nak bermegah-megah. Ni hadis ni membatalkan orang kata tak perlu nak tambah sayyidina pada selawat Nabi, kerana Nabi tak minta. Nabi tak mengaku pun dia penghulu. Siapa kata Nabi tak mengaku dia penghulu? Ni ada hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya Nabi mengaku yang dia tu penghulu para Nabi di hari kiamat. Bukan dia tak mengaku, tapi dia kata bukan nak berlagak-lagak, tak ada. Kita hari ni kalau ada doktor, dia panggil Rizal, aku doktor lah. Ada orang tanya saya, Tok kan dah haji. Ya betul, saya dah pergi haji tahun lepas. Tapi macam mana ni Tok, nak panggil Tok ni macam mana? Okey, panggil je dulu. Nak panggil Tok Kaji boleh, nak panggil Imam boleh, nak panggil nama boleh, nak panggil nama saya yang dulu pun boleh. Okey Tok, okey, tak masalah. Saya sebenarnya macam ni, dia kata. Ada saya jumpa orang tu, bila kita panggil nama dia, oi, kau ni cakap tak tengok orang, aku dah haji. Dia kata, ni haji labu ni kan. Setahu aku bulan depan baru kapal haji nak berlayar. Bila kau pergi haji? Kata apa? Haji bakhil. Apa masalah nak panggil haji tak panggil haji? Kita panggil haji, nak menjaga title haji tu bukan senang kan. Kadang-kadang kita ni macam ni, kena banyak minum air soya ni kan, dekat dah berlendir ni, asyik meludah je. Kata orang sufi tapi meludah merata-rata. Macam mana nak buat? Jadi kita kadang-kadang ada kat perangai hodoh kita, sama kita nak jaga sangat standard kita haji tu. Kebanyakan daripada kita bukannya haji mabrul kan, haji malboro kan. Tu contoh, saya pergi haji kan, belum tawaf haji, belum sya'i haji, dia boleh balik daripada Mina, hotel tak ada orang. Perempuan memanglah satu floor, tapi perempuan bilik lain, lelaki bilik lain. Dia dah melontar kedua, dia balik awal. Jadi tengok bilik tak ada orang, dia pergi tidur bilik isteri dia. Bayangkan apa yang terjadi. Nampak? Unta tau nak kena sembelih. Batal haji dia, kena balik dia ke Malaysia. Nampak? Ini masalah. Ni awak nak pergi haji ni, saya tak tahu lah. Sampai saya di Mina, masa sampai di Mina, Muzdalifah, nak kutip batu tu kan, orang tanya, Ustaz, kita ni duduk sini dah buat apa? Duduk saja, tak ada buat apa. Dah tak ada buat apa duduk sini. Dah ceritanya macam tu, saya kata. Nak buat macam mana?
Tak boleh ke kita pergi ke Mina terus? Tak boleh, kena bermalam ni. Tak ada apa, tilam tak ada, apa tak ada. Tikar ada segala. Kapet ada, tidurlah kat situ. Kalau pergi terus Mina kan ada tilam, ada tu, ada makan. Bayangan tu. Macam mana nak cakap tu? Nak tak cakap kan salah, cakap salah. Ikut suka-suka dia je. Tu. Di padang Arafah tu sampai satu lagi perangan ni, sampai padang Arafah. Ada si Mamat tu pula buka lagu rock kapak. Allahu Akbar. Padahal kita disuruh untuk banyak berzikir, banyak berdoa, tengok Quran ke, baca Quran ni, kau pandai lah. Tu rock kapak. Saya minta maaf cakap, bila bergerak je bas ke, memang tak boleh cakap. Mulut ni tak boleh cakap. Kau bisu ke sampai sini? Tak tahu. Orang masih tanya pun macam tu. Lepas tu ada orang marahan. Aku dengar kau buka lagi lagu macam tu kat sini, aku pecahkan telefon kau. Lepas tu keluar daripada kemah, pakai seluar pendek, singlet, isap ukuk. Ingat jual ikan ke apa ke? Macam mana nak cakap? Dalam pergi haji mahal 30,000. Macam mana tu? Kenapa boleh melalut ke situ? Dah lah tu. Tak apalah. Lepas tu satu lagi kita kena ingat, Nabi dan Rasul 124,000. Nabi 124,000. Nabi dan Rasul 313. Rasul macam mana? Nabi 313, 124,000 tu sahabat Nabi. Nabi 313. Nabi dan Rasul 25 orang. Dalam banyak-banyak 313 ni, kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti, mengenali Nabi-Nabi yang 25 ni? Kerana apa? Kerana di situlah kehidupan kita. Anak ramai. Adakah anak kau seramai Nabi aku, Nabi Adam? Nabi Adam ada anak cucu 33,000. Hari raya ni tengok surat khabar. Keluarga Haji Rizal. Penuh. Tak muat surat khabar. Megah dengan keturunannya. Itu satu. Nabi Idris, orang yang pandai menulis, orang yang pandai menenun baju. Aku pergi fashion, aku pengarang buku, jadi aku tak sempat nak beribadah. Adakah kau lebih hebat daripada Nabi aku, hamba aku Nabi Idris alaihissalam? Nabi Idris kan politik. Nabi Idris adalah Nabi yang masih hidup lagi kan, di syurga. Politik. Dia berkawan dengan malaikat maut. Saya ada jumpa guru berkawan dengan malaikat maut. Saya suruh tanya, bila mati dia tak ada jawab. Mana boleh tanya soalan itu? Nabi Idris boleh. Saya kata tu. Nabi Idris tanya malaikat maut, bila aku nak mati? Tak boleh lagi, nanti aku tanya Allah Ta'ala. Aku tanya Allah Ta'ala, apa syarat nak masuk syurga? Nabi Idris ringkas cerita, kena mati. Mati dulu, lepas tu masuk neraka, masuk syurga. Bila dah masuk syurga, dia keluar, tinggal selipar. Nak masuk balik, dah tak mau keluar. Itu politik. Politik yang membawa kepada syurga. Jangan kata Nabi-Nabi tak politik. Nabi Musa pengikut yang ramai. Nabi Ayub sakit. Kita sini alhamdulillah tak ada yang sakit. Sakit lutut pun saya tak tampak sangat. Tetapi kalau sakit lutut, saya bagi tempat saya berubat. Mahal lah, RM120. 1 jam dia buat. InsyaAllah. Saya pun dah tak duduk atas kursi dah. Tapi sakit. Memang sakit. Bagi tahu awal-awal. Sabar je lah 1 jam tu. Apa lagi? Nabi Ayub sakit kan tu. Macam-macam. Jadi Nabi yang 25 tu kena-mengena dengan kehidupan kita. Kemudian kata musannif lagi,
wa muni'a kamalu iman, dan ditegakkan akan sempurna iman bi syahadati tauhidi, dengan syahadat tauhid, iaitu wa huwa kullu la ilaha illallah ma lam taqtazi biha syahidatu rasul, iaitu mengucap la ilaha illallah apabila tiada disertakan dengan dia syahadat rasul, iaitu Muhammad Rasulullah, wa huwa kullu Muhammad Rasulullah, yakni tiada diterima akan iman seseorang yang hendak masuk dalam agama Islam melainkan dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua orang kafir nak masuk Islam, kita ajar syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Lepas tu yang seorang tu sambung Muhammad Rasulullah, meninggal. Macam mana? Diterima ke tidak keislaman mereka berdua? Ni bagi lontar sikit soalan. Tidaklah diterimanya, sebab mesti mengucap dua kalimah syahadat, yang dia ucap baru satu. Akhirnya serahlah ia kepada Allah, dan yang lainnya nanti ada perbincangan je lagi. Sama ada orang nak menerima penyaksian dia atau tidak. Tu. Artinya aku ketahui dengan etikad yang yakin bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan aku ketahui dengan etikad yang yakin bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Ta'ala dan segala makhluknya. Jadi bagi kita ni kita ni dah duduk makam khawas dah ni. Tu. Abid bukan, kita dah mengaji. Muridin bukan, kita dah beramal. Kita ni dah jadi salikin. Salikin ni dah masuk peringkat khawas, belum lagi khawas bil khawas. Itu belum. Khawas bil khawas ni dah terbuka inkishaf qalbi. Kurang-kurang ainul yakin. Tak perlu lagi pada dalil-dalil kitab ni. Dia keluar je daripada rumah dia, dia boleh cerita dalil wujudnya Allah Ta'ala. Maka kita tidak bolehlah beriktikadkan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah lagi. Sebab kita nak masuk kepada tauhid af'al. Bahawa apa semua yang Allah Ta'ala jadikan kita pada hari ini, dia jadikan kita boleh datang surau, dia jadikan kita boleh berdapat ilmu, dia jadikan kita boleh mengaji, dijadikan kita ini walaupun kerja Grab, makan semua cukup, maka apa cukup? Bahawa semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita punya syukur pula bukan lagi bersyukur bahawa aku boleh ibadah, tidak. Kita punya bersyukur sekarang ni kerana apa? Allah Ta'ala nak mentakdirkan aku menjadi ahli syurga, lalu dia mentakdirkan aku hidup dengan jalan ahli ibadah. Nampak? Beza tu. Ni kurang-kurang bila kita boleh beriktikad bahawa kita berjaga-jaga. Kena jaga-jaga daripada kita berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa kematian itu boleh datang tiba-tiba? Tu. Itu kita tak nak. Hari ini banyak orang mati di jalan yang lurus. Berita terbaru apa? Yang dekat Perak tu kan, yang turun jalan turun bukit tu. Nak pergi tol Jelapang tol apa tak tahu kat Perak tu. Jalan tu lurus ke bengkok-bengkok? Lepas bengkok yang akhir kan, nak turun tol tu lurus kan. Mana ada orang mati kat jalan sedekor? Jatuh motor besar jalan sedekor pun selamat. Tetapi mati di jalan yang lurus tu banyak. Tapi bukan jalan lurus macam tu yang kita nak kematian tu. Tu kena jaga-jaga tu. Highway lekas ni walaupun lurus kan, pun banyak kematian kat situ. Tu. Jaga-jaga doa, jangan matikan aku di jalan yang lurus, jangan cakap macam tu. Mati sungguhnya ya. Matikan aku dalam iman. Macam Tan Sri P. Ramlee tu kan. Mati pun senyum, aku mati dalam iman. Macam tu kita nak. Sebab tu kita etikad kita. Jangan lagi kita macam anak-anak kecil. Bersyukurlah Allah Ta'ala dah pilih, dan bersyukurlah Allah Ta'ala panggil kita datang ni. Semata-mata Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Tu.
yang actually wa azamu khalqa tasdiqah, dan melazimkan Allah Ta'ala akan segala makhluk yang membenarkan akan dia fi jami'i ma akhbara anhu, yang membenarkan yang membenarkan Nabi Muhammad SAW itu pada segala barang yang mengkhabarkan akan dia min umuri dunia wal akhirah, bahawa segalanya itu daripada Allah Ta'ala, sama ada ia daripada perkara dunia ataupun daripada pekerjaan akhirat. Nampak? Tu nak mengakhiri bermuzakarah kita hari ini. Kita ambil sedikit tentang Isra' dan Mi'raj. Ni sebagai motivasi. Kita tahu tak surah Isra' tu ayat ke berapa? Siapa boleh beritahu? Surah Al-Isra' tu ayat yang ke-17. Nanti tengok dalam telefon. Kita kena semayang berapa kali? Berapa rakaat? 17 rakaat. Nampak? Kenapa kita disuruh sembahyang 17 rakaat? Sebelum Nabi di Isra' dan Mi'raj kan, apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Nabi kehilangan dua orang yang memihak pada dia. Pertamanya Siti Khadijah, isteri yang sangat dia cintai. Kemudian datuknya Abu Muttalib. Bermakna Nabi berada dalam keadaan yang sedih dan gundah gulana. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dengan buraq untuk membawa Nabi Isra' dan Mi'raj melihat melihat janji-janji Allah Ta'ala. Maka Nabi rasa lega. Jadi Nabi dapat kecergasan emosional. Dalam hari ni apa panggil EQ. Jadi kita ni kalau nak berjalan menuju Allah, pertama-tama, ini bukan yang pertama, yang kedua, mesti kita jaga emosional. Jangan barang tak tentu pasal. Sikit-sikit marah, tak boleh. Kena kontrol. Sebab nafsu amarah ini yang membinasakan manusia. Atas pada suratul Kahfi, aras pada suratul Isra', suratul Al-Nahlu, lebah. Di dalam surah An-Nahlu, Allah menceritakan Allah memberi ilham kepada lebah untuk duduk buat rumah di bangunan tinggi-tinggi, pokok tinggi-tinggi, jauh daripada manusia. Kemudian Allah menceritakan tentang penciptaan binatang, manusia, tumbuh-tumbuh, zoologi, ekosistem lah, itulah ini hukum hakam ini. Macam-macam semua dalam suratul An-Nahlu tu. Kita jangan lupa di situ ada turunnya ilham, iaitu ilmu laduni. Pertama kita kena ada di situ menghasilkan intelektual, kecergasan intelektual, IQ. Maknanya kita kena menguasai ilmu. Hatta kita nak berjalan menuju Allah Ta'ala juga mesti nak ada ilmu. Tu. Mesti nak ada ilmu. Tak boleh tak ada ilmu. Lepas tu yang bawah pada suratul Isra', suratul Kahfi. Suratul Al-Kahfi ni mistik. Semua barang mistik. Ashabul Kahfi mistik tak? Mistik. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa untuk berjumpa Nabi Khidir, menuntut ilmu, mistik tak? Mistik. Bermakna ilmu ini adalah sesuatu yang mistik. Ilmu yang paling manfaat bukan ilmu yang tertulis dalam kitab. Ini ilmu yang bermutu rendah. Kerana apa? Kerana apabila kita tidak mentelaah, maka kita akan diberi satu sifat lupa. Tetapi ilmu yang diajarkan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ilmu yang paling bermanfaat. Iaitu makrifat dan kenal pada Allah. Di dunianya memang kita dihinakan. Sebab apa orang sibuk nak cari kekayaan dunia, kau sibuk nak beramal soleh lah, itulah ini.
Jadi hidup miskin, hidup susah lah itu. Tapi hakikatnya antara orang awam dengan guru-guru dengan ustaz-ustaz, siapa paling kaya? Ustaz. Tengok guru pondok tu, apa kerja dia buat? Rumah dia banyak, homestay dia banyak, tanah dia luas, bini dia 4. Tutup guru. Kita pangkat besar, pengarah tu, pengarah ni, ada kongsi kat sepangku lagi apa semua, bini 1 je. Apa barang? Nampak? Tapi saya pun bini 1 juga. Sebab saya dah masuk persatuan petabi, persatuan takut bini, tak boleh buat apa. Jadi situ menunjuk kepada apa? Spiritual, kecerdasan spiritual. Maka kita nak maju sama ada dunia atau akhirat, kita kena menguasai 3 sini, IQ, EQ dan SQ. Tak boleh lari daripada tu. Wallahualam, kita sama akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ni ada manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan besok ke? Minggu lagi 1 kan? Minggu lagi 1. Ni minggu kedua kan? Nanti ingatkan saya lah. Besok rasanya dekat Sungai Purun. Minggu kedua, Isnin. Mudah-mudahan ilmu ni ada manfaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam syurga nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna taqwil. Allahumma futuh haribin bihikmatik wansur alaina rahmatik wa zakina manasik ya zal jalali wal ikram. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Allahumma tamim bil khair, Allahumma tamim bil khair, Allahumma tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.